Ya, saudara, terima kasih kerana terus setia memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana Sabtu 18 Februari 2023. Saya Andy Rizal Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama. Tiada kompromi isu tuntutan Sulu terhadap aset negara. SKMM panggil stesen TV swasta tuntut penjelasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebagai memperingati Isra' dan Mi'raj, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat bersama-sama memperbaharui tekad serta menginsafi ibrah daripada pengalaman junjungan Nabi Muhammad SAW. Justru rakyat diseru agar bangkit dengan lebih bertenaga, memulihkan maruah serta meningkatkan martabat rakyat. Menerusi catatan Facebook beliau, Perdana Menteri berkata, umat Islam perlu mengenang peristiwa agung Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang diuji dengan pemergian isteri baginda Khadijah dan bapa saudara Abu Talib. Meskipun maruah dihina dalam menyampaikan dakwah di Taif, namun ia tidak melemahkan semangat junjungan baginda. Semangatnya kembali pulih setelah pulang dari Sidratul Muntaha sambil membawa perintah umat Islam mengerjakan solat 5 waktu. Harapan Datuk Seri Anwar, akidah dan akhlak dapat diperteguh sebelum umat tampil memikul kewajipan besar melibatkan kebajikan rakyat dan negara. Beliau turut berharap agar Malaysia akan terus beroleh keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beriman, bertakwa dan meletakkan kebergantungan kepada Allah dalam apa jua urusan dapat memberi manfaat besar buat hamba-Nya. Menerusi peristiwa Isra' dan Mi'raj, ibrah yang diperoleh daripada peristiwa itu dijadikan panduan buat umat Islam sehingga hari ini. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Amar Irfan. Peristiwa agung Isra' Mi'raj susulan kesedihan yang melanda Nabi Muhammad SAW setelah kewafatan isterinya Khadijah Khuwailid dan bapa saudara Abu Talib. Susulan itu, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit bagi mengubati kesedihan. Isra' bermaksud perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggang buraq, manakala Mi'raj pula merujuk kepada pergerakan baginda dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hadiah solat yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW adalah syafaat yang dapat memberi ketenangan kepada jiwa yang galau. Sebenarnya solat itulah penyelesai segala masalah kita. Kerana dalam solat, setiap kali kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kat situlah poin penting. Setiap kali kita dirikan solat, kita akan minta pertolongan daripada Allah. Sebab kita sentiasa sedar bahawa diri kita sebagai hamba Allah, kita ni tiada daya dan tiada kuasa. Maka kalau kita hadapi sesuatu, kita kena minta daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu, apabila kita bicarakan tentang solat, kita selalu dengar siapa yang jaga solat, Allah akan jaga dia. Menghargai serta menghayati di sebalik peristiwa ini akan membangkitkan keimanan dan ketakwaan setiap umat Islam untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Sebagai tanda berterima kasih kepada baginda, eloklah kalau kita sebagai anak-anak muda untuk kita menyambung kembali perjuangan Nabi dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda SAW dan juga menghidupkan kembali ibadah-ibadah
seperti mana berpuasa sunat, berzikir, berselawat, berqiyamul-lail, dan terutamanya kita nak menjelang bulan Ramadan ni, memang sudah pastinya untuk kita mempersiapkan dengan rohani kita supaya kita bersedia untuk menghadapi ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Dan dari segi keimanan pula, kita kena percaya dan yakin itulah tanda keimanan kita kepada Rasul dan tanda keimanan kita kepada Nabi. Dan yang paling penting, apabila Nabi SAW menyatakan kewajipan ini, maka kita kena akur sebagai umat Islam dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percayalah peristiwa yang agung ini ada kelebihan dan manfaatnya untuk kita semua untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Peristiwa Isra' dan Mi'raj menjadi bukti keagungan dan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Penghayatan terhadap ibrah daripada peristiwa itu mendidik manusia untuk menjadi lebih bersyukur dan menghambakan diri kepadanya. Selamat memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ahmad Irfan, RTM. Tiada kompromi terhadap tuntutan pihak tertentu yang mahu menuntut aset negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan pendirian negara kekal walaupun perlu berdepan tuntutan mereka di negara berbeza. Usaha memberi kesedaran tentang tuntutan tidak berasas pada negara lain dipertingkat. Ini termasuk beberapa negara Eropah yang mempunyai aset negara. Tuntutan ini merupakan seolah-olah ingin mengugut negara kita dalam konteks ekonomi, sebab mereka mungkin ada funder yang melihat ada peluang untuk mendapat keuntungan. Beliau ditemui selepas hadir program Hari Kanser Sedunia peringkat Parlimen Petrajaya di Kuching. Semalam Petronas menegaskan bahawa tuntutan pihak berkenaan terhadap dua anak syarikatnya di Luxembourg sebagai tidak berasas. Pengurusan sebuah stesen televisyen swasta akan dipanggil Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dalam masa terdekat berhubung penyiaran berita yang boleh mengundang fitnah terhadap pentadbiran kerajaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, tindakan tegas bakal dikenakan jika wujud pelanggaran undang-undang. Pihak SKMM telah memaklumkan bahawa mereka telah meneliti beberapa siaran berita yang diterbitkan oleh salah satu stesen ini dan mereka mendapati ada pelanggaran kepada undang-undang terutama yang berkait dengan siaran bawah SKMM. Dan ini bukan kali pertama, bukan kali kedua, tapi nampaknya telah berkali-kali berlaku. Maka saya telah minta pihak SKMM untuk bertemu dengan pihak terbabit, mendapatkan penjelasan, dan kali ini kita perlu pertimbangkan tindakan yang sangat tegas kerana bukan kali pertama tapi telah berkali-kali. Maka seperti membuka ruang fitnah yang terlalu banyak, dan kita hak untuk bersuara itu memang wujud, tapi hak untuk memfitnah itu tak ada, kita tak patut berikan. Beliau ditemui selepas hadir program bersama calon SPM Parlimen Lembah Pantai. Perbincangan untuk meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sedang berjalan. Pindaan dilaksana bagi mengelak ada ahli lembaga FINAS menerima geran dan manfaat daripada dana kerajaan. Tegas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, tidak wajar untuk individu yang memegang jawatan dalam perbadanan untuk mengambil kesempatan. Isu bagi Akta FINAS sebagai contoh, mereka yang memegang jawatan ahli lembaga FINAS tidak boleh menerima sebarang geran ataupun manfaat daripada FINAS dari segi kerjaya mereka. Jadi ini yang menjadi persoalan bagi ramai penggiat industri filem negara, kerana persoalannya sekiranya mereka yang menjadi ahli lembaga FINAS dari kalangan mereka yang telah pencen, yang telah mungkin perubahan teknologi itu bergerak dengan begitu pantas, adakah mereka mampu memahami perubahan-perubahan itu?
Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan terdapat penyaluran 4 juta ringgit dana kandungan digital kepada syarikat yang mempunyai kepentingan dengan ahli atau jawatankuasa Finas. Ya, dalam pada itu, Fahmi menekankan wujud keperluan untuk meminda Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 bagi mengekang kebocoran data pengguna. Undang-undang lebih ketat boleh mengelak lebih ramai individu menjadi mangsa penggodaman. Pada waktu ini, seakan-akan tidak ada rasa segan silu kalau berlaku ketirisan data, malah sekiranya dibuat penafian, tidak ada pengesahan penafian itu benar ataupun tidak. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah Hanfi Scam Kebangsaan 2023. Fahmi turut menegaskan perlunya kerjasama negara-negara ASEAN untuk memerangi jenayah penipuan dalam talian. Regional framework ataupun kerangka kawal selia di peringkat ASEAN untuk kita menguruskan data transfer, menguruskan government to government ataupun police to police cooperation untuk mematahkan sindiket-sindiket ini. Bertemu kembali. Usaha merangsang sektor perkilangan dan perkhidmatan diharap menjadi fokus dalam Belanjawan 2023 yang bakal dibentang Jumaat ini. Ia mengambil kira kepentingan kedua-dua sektor tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Vimala Kasturi Verasamy ada perinciannya. Like what I have said, we do expect that growth in 2023 will continue to be forthcoming. The economy will continue to grow, but at a much more moderate pace because of the slower external demand. But it will still be supported by domestic demand. Walaupun ekonomi negara tahun ini dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana berikutan persekitaran luar yang mencabar, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan bahawa negara tidak akan mengalami kemelesetan ekonomi. Penggiat industri sudah pastinya menarik nafas lega, namun mereka berharap Belanjawan 2023 akan menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor itu. Peruntukan bersasar bagi pendigitalan PKS mesti diteruskan. Mahu tidak mahu, pemain industri harus menguasai teknologi baharu untuk kekal berdaya saing dalam era revolusi perindustrian keempat. Langkah segera yang perlu dilaksana ialah mempercepat penerapan digital dalam kalangan usahawan, juga membawa masuk lebih banyak syarikat-syarikat berkaitan teknologi ke dalam negara. Kami juga harap cukai jualan dan perkhidmatan ke atas perkhidmatan digital untuk pelaksanaan transformasi bagi pengusaha kecil dan sederhana ini dapat dikecualikan. Bagi insentif cukai yang diberikan kepada pelabur asing selama ini diharapkan akan diberi kepada pengusaha kecil dan sederhana dalam rancangan pengembangan tempatan perniagaan. Ini ialah syarikat-syarikat yang mempunyai kepakaran dalam artificial intelligence, internet of things, big data analytics dan juga lain-lain yang berkait dengan robotik, drone teknologi, 3D printers. Ini merupakan syarikat-syarikat yang dapat menjadi pemacu
Di sebalik kebimbangan terhadap situasi geopolitik global, Belanjawan 2023 tetap harus melaksanakan inisiatif merangsang ekonomi negara. Setiap kelompok masyarakat harus disantuni dengan menilai keperluan yang benar-benar diperlukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan 24 Februari ini akan memenuhi keperluan setiap lapisan masyarakat. Di Malaka Studi Virasabi, RTM. Saudara rakyat turut berharap Belanjawan 2023 akan mencerminkan komitmen kerajaan perpaduan mensejahterakan rakyat seperti ditekankan dalam konsep Malaysia Madani. Laporan Mohan Chinasami. Kewangan Faiz Azmi berpendapat fokus bantuan tidak boleh terarah kepada golongan B40 semata-mata. Perhatian juga harus diberi kepada kelompok M40. Ini selari pendirian kerajaan perpaduan yang mahukan pembangunan saksama berpaksi keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Walaupun golongan ini adalah pembayar cukai yang baik, iaitu melalui potongan cukai bulanan ataupun PCB, mereka kurang mendapat perhatian berbanding dengan golongan lain, lebih-lebih lagi golongan B40. Bantuan kepada B40 haruslah diteruskan. Tetapi, untuk bajet kali ini, masalah dan kebimbangan yang dihadapi oleh M40 harus juga diambil kira. Belanjawan 2023 juga perlu memperkenal strategi komprehensif membasmi kemiskinan. Salah satu caranya ialah membuka peluang keusahawanan lebih luas. Saya berharap kerajaan dapat memberikan orang kata ruangan untuk mereka ini berniaga ataupun untuk mereka ini mengeluarkan diri daripada paras kemiskinan dengan inisiatif atau program-program untuk membimbing mereka. Kita tidak boleh memberikan ikan setiap hari. Kita kena beri joran. Selain itu, penambahbaikan terhadap sektor perkhidmatan kesihatan wajar diberi tumpuan. Tujuannya mewujudkan generasi sihat dan produktif, apatah lagi Malaysia akan menuju status negara tua menjelang 2030. Pihak kerajaan perlulah fokus memberi sedikit insentif atau kos penjagaan orang tua yang melibatkan rawatan yang tinggi, maka kerajaan perlulah memfokus pada golongan ini supaya memberi sedikit sumbangan ataupun insentif pada keluarga-keluarga ini supaya mereka tidak terlibat dalam masalah mental dan tekanan yang tinggi dengan kos. Perlu menjaga kos rawatan pada warga tua dan juga pada mereka-mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah. Hala tuju baharu yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertemakan membangun Malaysia Madani baru-baru ini disifatkan sebagai penting bagi tujuan pertumbuhan serta mengurangkan jurang ketidaksamaan. Justru Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula pada minggu hadapan perlu diisi dengan intipati pembangunan Malaysia Madani. Antaranya adalah konsep mensejahterakan rakyat. Mohan Chinasami, RTM. Bertemu kembali. Graduan berkemahiran dalam bidang minyak dan gas serta petrokimia mendapat permintaan tinggi untuk projek-projek di Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC Kota Tinggi Johor. Menerusi program kemahiran minyak dan gas SOGA, iaitu inisiatif pembangunan tenaga kerja mahir dalam kalangan rakyat tempatan yang diperkenal Johor Petroleum Development Corporation Berhad JPDC, ternyata keperluan tersebut dapat dipenuhi. Laporan Nur Akila Arbain. Program kemahiran minyak
minyak dan gas di Pengerang ini merupakan salah satu program di bawah TVET. Program ini memberi peluang kepada anak-anak muda tempatan khususnya di Kota Tinggi dan Pengerang menceburi bidang yang ada di sini, seterusnya membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada mereka. Hanya berkelulusan SPM dan bekerja sebagai nelayan di Kampung Punggai, Kota Tinggi sebaik tamat sekolah. Muhammad Salihin Zainal kini boleh berbangga apabila diterima bekerja sebagai mechanical fitter di salah sebuah syarikat dalam kompleks bersepadu Pengerang PIC selepas tamat mengikuti soga PIC tahun lepas. Kepada adik-adik yang habis sekolah, yang mana yang tak nak sekolah tu, yang tak nak sambung belajar, ambillah peluang yang ada sekarang ni, yang ada tajaan, pasal ini peluang bukannya senang kita boleh dapat untuk anak bertempatan. Sekarang dia bagi kita kelebihan untuk bekerja kat dalam ni, ini adalah rezeki untuk anak tempatan sekarang. Kita buat apa sia-siakan sedangkan lobok emas ada di sebelah kita sendiri. Kita tak perlu pergi ke luar negara. Hal sama turut diakui dua lagi anak tempatan iaitu Ezad Ajwar Jamaluddin dan Imran Hafiz Tasmuni, masing-masing berasal dari Pengerang. Kerana saya diberi peluang untuk bekerja dalam sektor oil and gas untuk membina potensi dari saya yang saya tak tahu selama ni. Salah satunya di Johor ni lah, terlalu banyak peluang pekerjaan mengenai sektor oil and gas. Jadi itu kita tak perlu untuk keluar negara untuk mencari kerja lagi. Sebaliknya untuk menambah ilmu pengetahuan tidak salah. Saya pilih khusus ni sebab saya ingin mencuburi bidang oil and gas. Dan inilah laluan yang untuk saya memasuki bidang ini. Perjalanan daripada rumah saya ke tempat kerja 10 minit je. Dekat dengan family, jumpa family. Tak perlu keluar negara untuk cari kerja. Sebab di Malaysia banyak peluang kerja yang belia-belia muda patut gapailah ambil peluang ni. Pembiayaan soga diperoleh melalui peruntukan pembangunan Kementerian Ekonomi dan disalurkan menerusi JPDC. Sehingga kini 317 anak tempatan telah dilatih melalui soga, termasuk 170 orang melalui program soga PIC hasil kerjasama Petronas dengan JPDC dan Koperasi Pengerang Jaya Johor Berhad (Kopeja) sejak 2021. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan supaya penglibatan pihak swasta atau syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk memperkasa TVET diperhebat. Langkah ini bagi memenuhi keperluan industri, seterusnya mengelak salah padan atau memberi latihan yang tidak diperlukan oleh industri. Peruntukan TVET juga antara yang akan diberi tumpuan menerusi pembentangan semula belanjawan 2023 pada 24 Februari ini. Nur Akila Arba'in, RTM. Hubungan erat Malaysia dan Jepun diterjemah melalui perkongsian kepakaran dalam aspek penjagaan keselamatan maritim. Terbaharu, dua pakar dari Japan Coast Guard berkongsi teknik shiatsu yang lebih berkesan untuk menumpaskan lawan di lapangan bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. 粗暴な言動を繰り返す犯人の安全かつ迅速な確保、また職員自身の受傷事故防止に役立ちます。またマレーシア沿岸の安全を確保することは両国のさらなる経済の発展に寄与します。 Perkongsian pakar dari Jepun yang berlangsung di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah Amsas Kuantan itu dimanfaatkan 18 jurulatih APMM baru-baru ini. Teknik tersebut penting untuk menangani suspek apabila diserang. Khusus ni sangat berguna untuk MMA. Dia dipanggil tempur jarak dekat tanpa senjata. Okay, so far pendedahan untuk Jepun dalam melaksanakan teknik ni sangat berkesan lah. Sebab tu kita ambil dia sebagai role model untuk kita terapkan teknik tu dalam MMA punya prosedur. Bagi jurulatih wanita tunggal APMM yang juga pegawai pemerintah kapal maritim KM Nyalau, teknik yang dikongsi boleh disesuaikan mengikut keadaan. Dia hanya perlu sama ada kita boleh buat teknik yang betul atau tidak. Dan jika kita mahir untuk membuat teknik tu tak perlu
tidak kira sama ada kita punya subjek ataupun kita punya lawan kita sama ada badan lebih besar ataupun lebih kuat pada kita mampu untuk menumpas dengan menggunakan teknik yang betul. Sebelum ini, Jepun pernah menghantar tenaga pakar untuk berkongsi pelbagai kemahiran bidang penguatkuasaan undang-undang maritim, terutama operasi mencari dan menyelamat sejak penubuhan APMM pada 2005. 30 lokasi di seluruh negara menjadi sasaran untuk program Jelajah Saya Digital tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata pelaksanaan di bawah Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC itu bertujuan mewujudkan kesedaran tentang gaya hidup pintar. Tumpuannya 4 teras utama iaitu literasi, perniagaan, pendapatan dan modal insan, sekaligus mewujudkan program e-usahawan, e-rezeki dan global online workforce. GLOW bagi meningkatkan keupayaan usahawan. Nanti kita akan bawa insya-Allah ke seluruh negara. Niat dan hasrat program ini adalah untuk membantu warga menjadi ataupun mengambil sebahagian mengambil peluang terlibat dalam ekonomi digital, sama ada memahami aspek literasi, celik digital dan juga peluang-peluang yang ada dari segi keusahawanan dan juga mendapat ilmu untuk terlibat. Dan kita juga libatkan agensi-agensi bagi membantu mereka yang mungkin berminat untuk mengembangkan perniagaan. Beliau merasmikan program Jelajah Saya Digital at Lembah Pantai di Pusat Komuniti Pantai Eco Park, Kuala Lumpur. Lembah Pantai lokasi pertama Jelajah Saya Digital yang menarik lebih 400 penyertaan. Turut dilancarkan program Digital Ninja 2023 yang menyasarkan remaja berbakat dalam bidang kreativiti digital dan solusi berinovasi. Sementara itu, peserta yang ditemui menyifatkan Jelajah Saya Digital sebagai platform terbaik untuk membuka peluang pekerjaan kepada belia. Program ini telah membantu saya menjadi seorang yang lebih confident dan telah meningkatkan skill-skill digital saya dari segi coding, programming, dan saya merupakan saya baru 19 tahun dan saya dapat berkomunikasi dengan lebih efisien dengan rakan-rakan dan adults, youngsters, semua all kind of background. So alhamdulillah dengan adanya program Saya Digital ni, saya dapat merasa join program di salah satunya iaitu program GLOW, Global Online Workforce. So dari situ saya belajar cara macam mana nak gunakan skill yang saya ada untuk cari kerja secara online. Which is saya cari kerja secara online. Lepas tu boleh dapat klien daripada luar negara lagi. And then saya dapat dibayar dalam mata wang asing lah. Sebagai usahawan, kita perlukan networking. So ini sebenarnya salah satu cara yang sangat membantu saya. Networking maknanya kita jumpa bank, kita jumpa kawan-kawan usahawan yang lain sebab pengalaman tu memang sangat membantu. So dari satu saya dapat tahu dia punya seminar-seminar under MDEC lagi selain e-usahawan. Baru saya dapat tahu sebenarnya banyak e-rezeki lah, Ninja Digital. So benda tu sangat membantu dan saya rasa macam ilmu baru. Baguslah sebenarnya untuk membantu kita warga Lembah Pantai ni kan untuk mengembangkan lagi perkenyakan dengan juga ada info-info yang terkini lah, senang untuk orang-orang kita berniaga tukar ke arah digital, senang. Ni sekurang-kurangnya kita tak ada ketinggalan zaman lah kalau berniaga pun taklah macam dulu lagi dah. So jadi saya harap program ini akan dapat diteruskan lagi lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Pada ketika ini, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan yang ditandakan kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 20 Februari nanti. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan, aktiviti sukan dan juga rekreasi pantai. Seterusnya pula kita tinjau keadaan cuaca semasa berdasarkan gema radar terkini. Di Semenanjung, cuaca hujan dicerap di 1-2 tempat di sekitar pedalaman negeri Kelantan, Pahang, Perak,
timur negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di Negeri Sembilan. Dengan keadaan cuaca hujan yang tertumpu di selatan negeri Perak, negeri Selangor dan juga di Kuala Lumpur ini kami jangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 ke 3 jam lagi. Seterusnya pula, bermula pada tengah malam hingga ke awal pagi nanti, kelompok awan hujan yang diperhatikan sedang berlaku di sekitar Semenanjung ini dijangkakan akan bergerak menuju ke sekitar bahagian barat, dan pada awal pagi nanti cuaca hujan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian perairan negeri Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Seterusnya pula di Sarawak, keadaan cuaca hujan dicerap dan tertumpu di sekitar bahagian tengah, pedalaman dan utara Sarawak, dengan keadaan hujan yang berlaku di bahagian Kapit, pedalaman Miri dan juga Limbang kami jangkakan akan beransur reda pada lewat malam nanti. Di Sabah pula, keadaan cuaca hujan dicerap di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di perairan timur Sabah. Dan keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 ke 3 jam lagi. Bermula pada tengah malam hingga ke awal pagi nanti, keadaan cuaca hujan di Sabah dan Sarawak dijangka akan lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan barat dan juga utara Sarawak dan juga di sekitar timur Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan, penyampainya Syarul Islam. Persiapan klub-klub Liga Super hadapi musim baharu jadi tumpuan. Skuad badminton negara sukar sekat kemarahan China tewas 2-3. Terima kasih Andy Hazel. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi sukan. Saudara, menjelang Liga Malaysia 24 Februari ini, keserasian dalam kalangan pemain import kini menjadi fokus utama Selangor FC. Menurut jurulatihnya Tan Cheng Ho, ia penting bagi memastikan pasukan berupaya mempamerkan aksi konsisten sepanjang saingan musim ini. Jelas beliau, aksi persahabatan terakhir menentang pasukan Liga M3 minggu depan akan menjadi medan ujian buat 8 pemain import Selangor. Untuk get import baru untuk bermain perlawanan tersebutlah. Of course, secara keseluruhannya masih lagi banyak yang kita perlu memperbaikilah dari segi keserasian pasukan, dari segi understanding team. At the same time, kita perlu beri masa kepada pemain-pemain import yang baru sampai. Beliau berkata demikian selepas majlis pengenalan skuad Selangor musim 2023 yang turut dihadiri Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pada majlis tersebut, pemain tengah kelahiran Venezuela, Yohanry Jose Orozco Chujia, diumum sebagai pemain import ke-8 dan terakhir Selangor FC menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini.
Baik, masih dalam perkembangan Liga Malaysia, Terengganu FC TFC bersedia untuk memulakan saingan Liga Super musim ini. Ketua Jurulatih TFC Tomislav Steinbruckner memaklumkan dia sudah mempunyai senarai kesebelasan terbaik bagi menghadapi perlawanan pertama menentang Johor Darul Takzim JDT 24 Februari ini. Jelas beliau, biarpun TFC akan beraksi tanpa pemain naturalisasi Diridon Krasniki dan Habib Harun yang cedera pada aksi persahabatan, namun pasukan tetap akan memberikan aksi terbaik pada perlawanan tersebut. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan TFC berkemungkinan perlu menunggu tirai perpindahan kedua Liga Malaysia untuk mendapatkan khidmat import jika tiada pilihan. Yeah, now we have the few days, not so long time to maybe to choose some more players, foreign players, ASEAN players, and we our scouting team look more to we have to be fast to maybe bring one more ASEAN player. Beliau ditemui pemberita selepas majlis memperkenalkan pemain dan penaja serta belancaran jersey bagi musim ini. Baik, ini perkembangan kejohanan badminton berpasukan campuran Asia BAMTC 2023. Malaysia sekali lagi gagal menamatkan badi kekalahan di skor akhir kejohanan apabila skuad negara tewas 2-3 menentang China. Dalam saingan yang berlangsung di Dubai itu menyaksikan perseorangan negara Li Zijia bermula cemerlang dengan menewaskan Lei Lanji 21-16, 22-20. Bagaimanapun, China selaku juara bertahan berjaya menyamakan kedudukan menerusi perseorangan wanitanya Gao Fangji yang bangkit menewaskan pemain negara Goh Jinwei 15-21, 21-13, 21-19. Nasib sama turut menimpa berguru lelaki negara apabila Ong Yusin Teo Yi gagal menyekat asakan lawan sekaligus meletakkan China di depan 2-1. Malaysia berjaya menyamakan kedudukan 2-2 menerusi beregu wanita nombor 5 dunia Perlitan Amtinah yang berjaya menewaskan Yu Shengshu Tan Ning 21-17, 12-21, 21-19. Hasrat skuad negara untuk mengekalkan rentak kemenangan menerusi beregu campuran Tan Kian Meng Lai Beijing tidak kesampaian apabila pasangan itu tewas pada aksi terakhir. Malaysia gagal melepasi pusingan skor akhir sejak kejohanan itu pertama kali dianjurkan di Hanoi pada 2017 dan seterusnya di Hong Kong pada 2019. Atlet para negara yang bertanding di peringkat antarabangsa kini wajib ditemani pegawai pengiring. Menteri Belia dan Sukan Hanayuh berkata, peraturan itu dikuatkuasakan serta-merta bagi memastikan keselamatan dan segala keperluan atlet para dijaga sebaiknya. Kita juga ada kes di mana satu pasukan bola sepak atlet para, mereka buta tapi pengiring hanya ada bajet untuk satu orang ataupun dua orang dan mereka tak boleh jaga semua. Okay, so bila kita tak ada bajet ataupun infrastruktur yang mencukupi untuk membantu atlet kita bertanding dalam keadaan optimum, okay, kita tak akan dapat apa-apa keputusan yang baik. Okey, berikutan itu Kementerian Belia dan Sukan telah bersetuju untuk menguatkuasakan peraturan mewajibkan semua atlet para negara ditemani pegawai pengiring untuk semua penyertaan pertandingan di peringkat antarabangsa berkuat kuasa dengan serta-merta hari ini 18 Februari. Jelas beliau, lantikan pegawai pengiring tersebut mestilah mengikut kod etika yang ditetapkan oleh International Paralympic Council IPC. Ia juga boleh dilantik dalam kalangan pegawai Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Malaysia, Institut Sukan Negara atau pegawai kementerian. Mantan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berjaya merebut jawatan Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM. Beliau antara 5 calon yang terpilih bagi mengisi jawatan tersebut pada pemilihan jawatan kuasa tertinggi PKBM bagi Penggal 2023-2026. Khairi selaku Presiden Persatuan Lumba Basikal Negeri Sembilan PLBNS meraih 33 undi
untuk menduduki tempat kelima dalam pertembungan 10 penjuru. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh PKBM, Kerry berkata kini tiba masa untuk beliau berkhidmat kepada sukan berbasikal dan membantu badan induk berbasikal negara itu. Sementara itu, pentadbir sukan antarabangsa Dato' Amarjit Singh menang besar apabila meraih hampir 100% undi selepas menerima 71 daripada 72 undi untuk muncul naib Presiden 1 PKBM. Pada pemilihan itu, juga turut menyaksikan jawatan Presiden kekal menjadi milik Datuk Abu Samah Abdul Wahab, manakala timbalan Presiden diisi oleh Mazlan Mat Jail. Baik saudara, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Kita beralih ke perkembangan seterusnya, iaitu perkembangan sukan permotoran. Hadiah wang kemenangan bagi kejuaraan Kaprik Malaysia 2023 meningkat hampir 50% sempena sambutan edisi ke-30 perlombaan dua roda itu. Perkara tersebut dimaklumkan pengarah promosi Safe Aim Mutual Sdn Bhd, Ron Hawk. Jelas beliau, hadiah keseluruhan bagi 10 pusingan musim ini mencecah hampir RM500,000, tidak termasuk bonus kemenangan daripada pasukan. We have big plans for next 5-10 years, di mana kita nak memberi lebih banyak peluang kepada pelumba Malaysia untuk pergi ke peringkat antarabangsa. Satu masalahnya sekarang kos. So kalau sebaiknya kita boleh memberi latihan kepada mereka di Malaysia, dan setelah itu bila mereka pergi ke peringkat lebih tinggi, mereka terus boleh bersaing at the highest level, sebab nobody looks kalau you kat belakang. You have to be in the top. Bila you tak ada kat top tu, penajaran akan kurang. Beliau turut berterima kasih kepada semua pihak membantu perlombaan itu berlangsung sejak 1994 menerusi penajaan daripada pihak swasta, terutamanya Petronas yang menjadi penaja utama selama 20 tahun. Beliau berkata demikian selepas sambutan ulang tahun ke-30 kejuaraan Kaprik yang dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Hanayo di Ibu Negara. Pusingan pertama perlombaan Kaprik musim ini akan bermula di litar antarabangsa Sepang SIC Utara pada 25 Februari, diikuti beberapa pusingan lain sebelum berakhir di Batu Kawan pada 26 November. Sementara itu, Hanayo memuji penganjur yang mampu menjana pendapatan sendiri untuk meneruskan perlombaan tanpa bantuan kewangan daripada kerajaan. Jelas beliau, ia sesuatu yang wajar dicontohi oleh badan-badan sukan lain. This is the value I want to bring in the next 5 years. God willing, if we have 5 years. I do want to coordinate among ministries and government agencies to remove the roadblocks that stand in your way, to ensure that every ringgit that you spend investing into this sport would produce result and not be pumped into solving bureaucracy. Pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman akan terus berlumba sehingga penghujung musim ini dalam saingan kejuaraan dunia itu. Itu jaminan daripada pengurus ZK Racing, Zulfahmi Khairuddin, biarpun masih belum mempunyai penaja buat pelumba itu ketika ini. Menurut beliau, ketika ini segala perbelanjaan buat pelumba yang dikenali sebagai damok itu ditanggung sepenuhnya oleh ZK Racing. Tetapi untuk Damok ni kita masih lagi betul-betul mencari core sponsorship, our main partners, dan our team sekarang ni dah tukar structure untuk kita send beberapa team untuk pergi approach sponsors dekat luar sana. Saya harapkan kita tak patah balik, kita pergi dan tak patah balik. Kita teruskan perjuangan sampai ke akhir tahun. Saya percaya pihak KBS pun memandang serius terhadap masalah ini. Dalam pada itu, beliau berharap Damok dapat memberikan fokus sepenuhnya terhadap peluang yang diberikan.
Melaka terus mengorak langkah ke hadapan apabila mengumumkan sedia menjadi tuan rumah bagi penganjuran sukan golf berskala besar dan berprestij. Ia sebagai usaha membangunkan sukan itu di negeri berkenaan. Ketua Menterinya Datuk Seri Sulaiman Mak Ali berkata, Melaka mempunyai 4 lapangan golf yang menepati piawaian antarabangsa di daerah Melaka Tengah dan Alur Gajah. Menurut beliau, usaha berkenaan juga mampu melonjak sektor pelancongan Melaka melalui sukan tersebut. Memanglah kalau mereka yang nama-nama besar dalam industri golf ini untuk bermain Melaka ni, saya mengalung-alunglah. Tetapi selain daripada Melaka, negeri-negeri lain juga mempunyai golf course yang jauh lebih hebat daripada kita. Tapi kita boleh kitakan, boleh kira-kira standard jugalah golf course kita 4 yang ada ni. Tapi saya mengalung-alungkan dan kita sudi menjadi tuan rumah kalau mana-mana nama-nama besar ingin bermain golf di mengadakan sebarang tournament di Melaka ni, kita mengalung-alungkan. Ini perkembangan e-sukan, Liga Profesional Mobile Legend Bank Malaysia musim ke-11 menjadi lebih menarik dengan penyertaan pasukan gergasi antarabangsa Team Secret. Ketua Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Muntun, Fikri Rizal Mahrudin memaklumkan Team Secret merupakan pasukan ke-10 menggantikan pasukan Orange Esport yang telah dibubarkan tahun ini. Tambah Fikri, kehadiran Team Secret bakal meningkatkan nilai Liga MPL tempatan memandangkan pasukan itu mempunyai rekod yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Ini juga adalah langkah innovation untuk MPL Malaysia, di mana kita ada satu pasukan yang well known, pasukan yang berpotensi tinggi untuk mencapai pasukan-pasukan yang ada di Malaysia. MPL musim ini akan membariskan 7 pasukan sedia ada dengan tambahan 2 pasukan baru iaitu Yodo Red Giants dan Madness Esport. Musim lalu, Tim Hak menjadi juara MPL buat julung kali selepas mengejutkan juara musim ke-9 Todak dengan keputusan 4-2 pada aksi Grand Final. Dan ini sukan luar negara. Konsortium dipimpin pengerusi sebuah bank di Qatar, Sheikh Jassim Hamad Al Thani, mengemukakan bidaan untuk membeli Manchester United. Menerusi kenyataan daripada wakil Sheikh Jassim, bidaan itu akan bebas hutang sepenuhnya dan dibuat menerusi Yayasan 92 milik Sheikh Jassim. Pelaburan pemilikan 100% itu merangkumi pasukan bola sepak, pusat latihan, stadium dan infrastruktur yang lebih luas. Bapanya Sheikh Hamad Jassim Jabir Al Thani merupakan antara individu terkaya di negara-negara Teluk. Perjanjian untuk juara 20 kali Liga Perdana Inggeris itu mungkin menjadi perjanjian sukan terbesar setakat ini yang direkodkan Chelsea sebelum ini melibatkan hutang dan pelaburan bernilai $5.2 bilion. Bidaan untuk United dijangka mencecah $6 bilion. Menurut analisis Deloitte, United merupakan kelab keempat terkaya di dunia. Baru-baru ini media melaporkan Arab Saudi juga mengemukakan bidaan untuk membeli United. Jutawan British Jim Ratcliffe turut berpotensi menjadi pembida kelab berkenaan. Saudara, paparan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 18 Februari 2023. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kejohanan Liga Hoki TMB 2023. Ahad 19 Februari, KPT United Tanda bertemu TLHT MSMT 4 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Serta CS Hockey Team bertemu Negeri Sembilan 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Fokus laporan pasca gempa bumi di Turki hari ini tertumpu kepada penemuan Hakan Yasinoglu. Lelaki berusia 40 tahun itu ditemukan masih hidup 11 hari selepas bencana alam tersebut melanda. Perinciannya dalam rangkuman luar negara.
akan ditemukan pasukan bomba bawah runtuhan bangunan. Ia terletak dalam wilayah Hatay, antara lokasi terjejas teruk gempa bumi. Sehingga kini 38,044 orang terkorban dalam gempa bumi di Turki, sementara Syria pula melaporkan lebih 5,800 kematian. 2 terbunuh selepas Taliban menyerang sebuah balai polis di Karachi, Pakistan. Kejadian berlaku semalam turut menyaksikan 3 anggota militan itu maut di lokasi. Saksi mendakwa terjadi insiden tembak-menembak dan letupan selama berjam-jam antara pihak berkuasa dengan Taliban sebelum militan itu akhirnya ditewaskan. Tehrik-i-Taliban Pakistan mengaku bertanggungjawab atas insiden itu dan memberi amaran akan melancarkan lebih banyak serangan. Militan Daesh didakwa jadi dalang serangan hendap di tengah Syria. Ia mengakibatkan sekurang-kurangnya 53 terbunuh. 46 daripadanya membabitkan orang awam, manakala baki 7 lagi mangsa adalah tentera. Setakat ini Daesh belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenainya. Rusia mengaku lancar serangan terbaru ke atas Ukraine Khamis lalu. Serangan menyasarkan beberapa kemudahan yang didakwa menjadi pusat membekalkan bahan api dan keperluan perubatan kepada tentera Ukraine. Ukraine bagaimanapun mendakwa pihaknya berjaya menangkis serangan Rusia ke atas 16 penempatan sejak beberapa hari lalu. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan D40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Cadangan meminda Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan anak yang lahir di luar negara oleh ibu warga Malaysia untuk mendapat kerakyatan mampu memberi impak besar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, banyak permohonan diterima berhubung isu terbabit. Ini akan pertamanya memberi kesan menyamakan kedudukan ibu dan bapa itu mempunyai hak yang sama. Kalau sebelum ini cuma satu pihak, dan ini akan bila ini nanti dilakukan melalui proses seterusnya, proses akhir adalah proses di peringkat parlimen ya, pindaan itu akan memberikan impak besar kepada beberapa permohonan yang ada di KDN buat masa ini. Beliau ditemui selepas merasmikan program KDN Madani di Kompleks Perpaduan Machang. Terdahulu, jemaah menteri setuju dengan cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan hal terbabit. Siasatan berkaitan pelakuan vandalisme membabitkan pelajar sekolah menengah di Pulau Pinang telah dimulakan. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, ibu bapa dan pelajar yang dikenal pasti dipanggil pihak sekolah. Barangkali bimbingan dan kaunseling juga yang saya fikir penting, kerana berdasarkan video itu, yang tular itu, saya tidak fikir ia satu perkara yang sepatutnya berlakulah dalam keadaan kita memang tidak kompromi dalam tindakan-tindakan vandalisme dan keganasan. Jadi barangkali perlu ada bimbingan dan kaunseling yang perlu diberikan kepada anak-anak ini, dan saya harap perkara ini tidak ditularkan kerana satu, kita nak menjaga dan memelihara identiti anak-anak, kedua adalah identiti sekolah. Tular 2 rakaman video di media sosial yang memaparkan tindakan sekumpulan pelajar lelaki merosakkan harta benda sekolah selepas sesi berakhir semalam. Seorang wanita maut manakala suami dan anak mereka parah selepas kereta dinaiki bertembung dengan lori di Rompin Pahang pagi tadi. Akibat pelanggaran, kepala lori terlibat turut terbakar.
Kejadian berlaku di kilometer 152.2 Jalan Kuantan Seremban Muazzam Shah sekitar pukul 9.20 pagi. Ketua Polis Daerah Rompin DSP Azhari Mukhtar berkata, kereta dipandu Rosnah Saandon dipercayai terbabas ketika menuruni bukit. Kejadian mengakibatkan kenderaan terbabit masuk lorong bertentangan dan terlanggar sebuah lori tangki. Pemandu lori bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Mayat Rosnah dan mangsa selamat dibawa ke Hospital Muazzam Shah. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Saudara, sering kita dengar kekurangan tidak jadi penghalang. Lain pula ceritanya kali ini, Hazel. Kelainan genetik yang dimiliki oleh seorang gadis menjadikannya cantik luar biasa. Kerana kecantikannya itu juga, Andy, dirinya kini terkenal. Siapakah dia? Paparannya dalam hashtag. Gadis 14 tahun dari Chechnya, Amina Expendiva, terkenal kerana memiliki kecantikan luar biasa. Kurniaan itu diperoleh selepas dia didiagnosis dengan beberapa keadaan genetik yang jarang berlaku. Kelainan itu menyebabkan dirinya tidak mempunyai pigmen melanin yang menjadikan kulit dan rambutnya sangat putih. Selain berbeza warna mata, gambarnya dimuat naik seorang jurugambar di Instagram dan menjadi tular di media sosial. Namun begitu, ada yang mengaku kenal Expendiva, menyatakan wajah gadis itu lebih cantik berbanding dalam gambar. Sayangnya, gadis cantik ini tidak memiliki akaun media sosial. Dan ini pula sebahagian daripada pulau kecil terkenal di Laut Adriatik yang unik kerana berbentuk hati dan akan dijual pada harga 13 juta euro. Ia yang turut dikenali sebagai Pulau Cinta sering dikunjungi selebriti terkemuka dunia meski ia tidak dilengkapi hotel, villa atau restoran ketika musim panas. Apa? Kau tinggal sini ke? Rakaman video tular 3 aktiviti berbeza dilakukan di sebuah padang mengundang perhatian warga maya. Dalam video berkenaan, kelihatan 3 kanak-kanak leka bermain luncur air. Di tengah padang pula, kelihatan sekumpulan kanak-kanak bermain bola sepak. Seorang lagi lelaki dirakam sedang memancing di tepi padang. Selain menarik perhatian, video terbabit turut menggamit zaman kanak-kanak warga maya. Namun mereka lebih tertarik dengan gelagat lelaki bertopi di luar pagar yang sedang memancing. Video dikongsi pemilik TikTok Sri Sentosa memaklumkan suasana itu hanya terjadi pada musim hujan di Kampung Mukut, Johor. Saudara, berita perdana Sabtu 18 Februari 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.